Kita buku baru, iaitu buku yang disebut dengan Al-Jauhar Al-Mauhub wal Munabbahatil Qulub, wal Munabbahat Al-Qulub, karangan daripada Syekh Abdul Rahman Al-Kelantan. Kelantan ni bukan pengarangnya yang lain. Ini adalah yang penterjemah dia dan juga yang mentakik daripadanya, ya. Dan Al-Jauhar, apa makna daripada Al-Jauhar Al-Mauhub wa Munabbihatul Qulub? Al-Jauhar maknanya permata. Jauhar itu adalah permata. Al-Mauhub yang diberi, yang dihadiahkan. Wahaba yahibu mauhub, yang dihadiahkan, yang disayangi. Ya, permata pemberian yang indah, al-mauhub, yang diberikan kepada kita yang indah. Wa munabbihat, munabbih maknanya sebagai peringatan, tambih peringatan. Jadi munabbihat dia boleh menjadi peringatan kepada al-qulub, kepada hati yang lalai. Jadi kalau kita terjemahkan dengan kalimah yang bagusnya, iaitu permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Penjaga maknanya sebagai munabbih, sebagai pemberi ingat kepada hati yang lalai. Jadi dia terdiri dari menurut Al-Quran dan Hadis. Jadi menurut Al-Quran dan Hadis, ya. Kemudian kita baca di bawah itu sikit. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta yang beriman, yang mendirikan solat, menunaikan zakat, sedang mereka ruku tunduk menjunjung perintah Allah. Itu menjadi ayat tema daripada Al-Jauhar ini, iaitu surah Al-Maidah ayat 55. Okey, sekarang kita tahu ini banyak berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kenapa berisikan hadis? Kita baca mukaddimahnya, kita boleh nak tahu kita sikit apa sebenarnya tujuannya daripada mengarang buku ini atau menyusun buku ini, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi kita mula dengan mukaddimah daripada muallif. Muallif maknanya pengarang. Jadi mukaddimah, pendahuluan, ya, kata-kata pendahuluan daripada pengarang. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah. Amat murah maknanya pemurah atas segala hambanya, dengan sebesar-besar nikmat lagi amat mengasihani akan hambanya dengan sehalus-halus nikmat. Jadi dia sayangi hamba dengan sebesar nikmat, dia kasihi dengan sehalus-halus nikmat. Pada nikmat yang kecil-kecil tu tanda kasih Allah lah tu. Kemudian alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah allazi khassa nafsahu biddawam, yang khassa menentukan, yang menentukan ia akan zatnya, nafsahu, zat Allah itu sendiri, dengan berkekalan. Jadi puji-pujian Allah bagi Allah yang zat Allah itu berkekalan. Hanya dia saja yang kekal zatnya, yang lain tak kekal, yang lain berubah. Kalau dah sampai ajal, yang lain pun akan lenyap, tetapi Allah tak akan lenyap. Jadi puji-pujian untuk Allah, ataupun segala puji bagi Allah Ta'ala yang dia tentukan zatnya itu sendiri adalah kekal. Kemudian wa manna alaina bi ni'matil iman wal Islam. Manna ni maknanya mengurniakan. Wa manna, dan mengkurniakan, memberikan sebagai kurnia kepada kita, alaina bi ni'matil iman, dengan nikmat iman dan juga Islam. Ingat ya, iman dan Islam adalah nikmat kurniaan Allah yang sangat besar dan sangat tinggi nilainya bagi kita. Jauh lebih tinggi daripada diri kita, jauh lebih tinggi daripada rezeki kita, jauh lebih tinggi daripada kesihatan kita. Lebih tinggi nikmat iman dan Islam. Jadi Allah kurniakan kita dengan suatu nikmat yang sangat tinggi nilainya, iaitu nikmat iman dan Islam. Kalaulah umpamanya kita kaya, banyak duit, banyak harta, kalau kita tak beriman, dah adalah nilai nikmat tu kepada kita untuk akhirat kita. Karena kekayaan kita nampak sekarang ni hanya di dunia saja, tetapi yang sebenarnya kekayaan itu adalah kaya akhirat sepatutnya, ya. Jadi wa manna alaina, dan ia telah mengkurniakan kepada kita
bi ni'matil iman, dengan nikmat iman dan Islam. Jadi na tu boleh bermakna kami, juga boleh bermakna kita, ya. Kemudian wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammad qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Wa khalaqa, dan ia ciptakan, min nurihi, daripada nurnya sendiri. Allah ciptakan daripada nurnya. Apa yang diciptakan Allah? Nura habibih, cahaya kekasihnya. Jadi dengan cahaya Allah, Allah ciptakan cahaya kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya. Qabla, sebelum, an yakhluqa Adam, sebelum ia cipta Adam, dia telah cipta Nur Muhammad sebelum mencipta Adam. Alfai amin, 2000 tahun, ya. 2000, kalau alfun 1000, kalau alfaini atau alfani itu maknanya 2000. Kalau alfun 1000. Ini 2000 tahun sebelum adanya Adam, sebelum terciptanya Adam, Allah telah mencipta Nur Muhammad, Nur Nabi kita, dengan Nur Allah. Jadi Nur Allah menciptakan Nur Nabi kita. Jadi 2000 tahun sebelum ada Adam. Jadi bukannya, walaupun jasad Nabi Muhammad itu adalah kemudian, tetapi nurnya itu dah jauh lebih dulu daripada Adam. Itu makanya ada Nabi Adam melihat di pintu surga ada tertulis mengenai Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Adam tu berapa ribu tahun sebelum Nabi Muhammad, sudah ada nama Muhammad tu di dalam surga. Okey. Kemudian wa khalaqa minhul asya'a minal arsi ilal farsi wa hakama 'alaiha bil insiram. Wa khalaqa, dan ia ciptakan juga, minhu, daripada nurnya, Nur Muhammad, nur daripada nur kekasihnya tadi, dia ciptakan al asya, sesuatu, minal arsi, daripada aras, ilal farsi, kepada segala perkara yang di bawah petala bumi. Jadi daripada yang aras sampai kepada segala petala bumi, semuanya ia ciptakan dengan nur daripada Nabi Muhammad, dan dihukumkan atasnya dengan binasa. Maknanya semua yang diciptakan itu akan binasa, tidak kekal, ya. Yang kekal hanya Allah saja. Jadi Allah cipta bumi, langit, aras, yang di bawah aras, semuanya itu adalah dengan nuri habibih, katanya dengan cahaya kekasihnya, iaitu cahaya Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang diciptanya itu dia akan lenyap, bukan kekal, ya. Jadi macam mana pun sayangnya dengan kekasihnya, Allah sayang dengan Nabi Muhammad, tetap juga semuanya adalah lenyap. Ia akan lenyap, kata dia, tidak akan binasa, maknanya tidak akan kekal. Kemudian baru wassalatu wassalam, salawat dan salam ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad al-mab'usun, yang telah diutus. Mab'us maknanya sudah diutus, asalnya ba'asa, ya. Kalau hari berbangkit tu yaumul ba's, hari berbangkit. Kalau mab'us maknanya yang sudah diutus, ya, yang sudah diutus. Jadi selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang diutus oleh Allah rahmatan, menjadi rahmat, lil anam. Anam maknanya makhluk, ya, sekalian makhluk. Jadi kalau ada nama orang khairul anam, maknanya sebaik-baik makhluk lah, ya. Khairul anam, ada nama orang khairul anam, maknanya sebaik-baik makhluk. Jadi menjadi rahmat. Jadi keperutusan Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah rahmatan, menjadi rahmat, lil anam, bagi seluruh makhluk, bukan untuk manusia saja, tapi untuk seluruh makhluk, baik tumbuh-tumbuhan kah, binatang kah. Keperutusan Nabi Muhammad adalah menjadi rahmat kepadanya. Kenapa? Kenapa kalau umpamanya kepada binatang? Kenapa? Ya, kerana selepas Nabi Muhammad, binatang tu ada. Kalau membunuh binatang
dengan ihsan. Adalah peraturan-peraturan menjaga binatang dengan ihsan. Dan kemudian ini ada binatang ni boleh dimakan, ini tak boleh dimakan. Dan ini mesti dijaga dengan baik. Jadi juga Nabi Muhammad ini dan peraturan-peraturannya adalah menjadi rahmat kepada binatang juga, bukan kepada manusia saja. Jadi rahmatan lil anam. Kemudian wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Maknanya selawat dan salam untuk keluarganya juga. Wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Mereka itu digelar dengan nujumil ihtida fi zulam. Mereka itu adalah dianggap sebagai petunjuk atau bintang-bintang yang dapat petunjuk dengan dia di dalam kelam. Jadi sahabat-sahabat adalah diibaratkan oleh penulis ini ataupun pengarang ini atau muallif ini sebagai nujum, ya. Nujum tu maknanya bintang. Bintang-bintang yang ada di langit yang boleh menerangi ketika gelap. Itulah fungsi ahli keluarga daripada Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya, menjadi bintang yang boleh menerangi di masa gelap. Kemudian wa alat tabi'in, dan juga selawat dan salam tadi itu kepada at-tabi'in. Tadi kepada Nabi, kepada keluarga dia, kepada sahabat-sahabatnya. Selepas sahabat siapa lagi? Tabi'in. Tabi'in ni orang yang mengikut sahabat, generasi selepas sahabat. Untuk kita tahu tabi'in tu dia adalah sahabat daripada sahabat Nabi. Maknanya dia tempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Ketika sahabat dah meninggal, tibalah generasi dia lagi, namanya generasi tabi'in, ya? Generasi tabi'in. Kemudian kalau orang yang berjumpa dengan orang tabi'in ini dinamakan generasi tabi'in yang mengikut kepada tabi'in. Macam itulah sampai kita sekarang ini. Macam kita generasi nek datuk kita, kemudian generasi ayah dan ibu kita, kemudian generasi kita. Bila kita dah tak ada, nanti generasi anak-anak kita lagi. Jadi macam itulah yang tabi'innya tu, ya. Jadi wa alat tabi'in, dan kepada tabi'in, iaitu orang yang mengikut selepas sahabat, generasi tabi'in, wa tabi'ihim, dan yang mengikut mereka. Yang selepas sahabat, selepas tabi'in tadi, generasi yang mengikut mereka, bi ihsanin ila yaumil izdiham, dan dengan kebajikan hingga kepada hari bersesak-sesak. Jadi doa, salawat dan salam untuk mereka-mereka ini, dengan doa supaya dia mendapat ihsan, mereka itu mendapat kebajikan nanti, sampai hari yaumil izdiham, hari yang bersesak-sesak. Bila hari bersesak-sesak tu? Sekarang ni harinya hari slow-slow saja, bukan hari bersesak, ya. Yang bersesaknya di hospital je sekarang ni. Tempat lain tak ada yang bersesak, ya. Tempat lain yang biasanya masjid isi dalam 800 orang, sekarang isinya 20 orang je. Kalau umpamanya masuk kedai biasanya ramai-ramai, sekarang dikira 5 orang saja, 6 orang saja. Tetapi di mana yang berdesak-desak? Di hospital sekarang ni, ya. Di ward bersesak-sesak sampai satu hari masuk ke dalam ward tu sampai berbelas ribu sekarang, ya. Kalau macam di Selangor sampai 7,000, 8,000. Di tempat kita alhamdulillah ada menurun. Kita doakanlah di semua tempat akan menurun. Kita berharap. Jadi tapi yang dimaksud dengan yaumul izdiham di sini adalah hari kiamat. Hari kiamat, hari padang mahsyar. Itulah hari yang bersesak-sesak. Ingat dia berapa ramai yang di padang mahsyar tu. Kalau satu generasi kita ni letaklah 7 bilion. 7 bilion penduduk sekarang. Kemudian sebelum kita berapa bilion nanti yang akan berkumpul di padang mahsyar. Itulah hari yang berizdiham, hari yang bersesak-sesak, ya. Kemudian apa kata dia? Amma ba'du. Adapun selepas itu, fayaqulul abdul faqir, maka berkatalah hamba yang fakir ini. Maksudnya dia sendirilah, muallif lah. Siapa muallifnya? Iaitu Syekh Ali bin Abdul Rahman, orang Kelantan. Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, orang Kelantan dia ni, ya.
Berkatalah hamba yang fakir ini, al-jani lagi berdosa katanya. Jadi hamba yang penuh dosa, hamba yang fakir, berkata dia, Aliyu ibnu Abdurrahman al-Kalantani. Inilah hamba yang fakir yang bernama Ali bin Abdurrahman al-Kalantani. Apa kata dia? Hadhihi, apa kata Ali, apa tu Ali Abdurrahman tadi, Syekh Ali Abdurrahman yang mengarang buku ni, apa kata dia? Hadhihi kalimatun mustahsanatun. Ini buku ini adalah kalimah yang elok, kalimatun kalimah-kalimah, bahasa-bahasa yang elok, mustahsanat, yang diperbaiki, yang diperelok lagi. Dia sudah ihsan, dah diperbaiki lagi, yang elok. Dan wa alfazum muhimmat, dan lafaz-lafaz yang dicita, yang disukai. Fi turjumah lubabil hadis, dalam menterjemahkan buku Lubabul Hadis. Jadi dalam buku ini adalah, kata dia, ada kalimat-kalimah yang elok dan lafaz-lafaz yang telah diperbaiki di dalam menterjemahkan buku hadis yang disebut dengan Lubabul Hadis. Lubabul Hadis, karangan daripada Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Jadi di dalamnya hadis, hadis yang disusun oleh Syekh Abdurrahman As-Suyuti. Dari situlah dia ambil, yang diterjemahkan buku hadis itulah dia terjemahkan hingga dia sebut sebagai buku Jauhar Al-Mauhub ni. Jadi terjemahan, dia kata karangan bagi Syekh Al-Alim, buku Lubabul Hadis karangan daripada Al-Alamah Jalaluddin. Alamah ni orang yang tahu. Jalaluddin nama dia Abdurrahman As-Suyuti, yang kesudahan ulama yang mujtahidin. Maksudnya ulama mujtahidin yang terakhir lah. Kemudian taghammadahullahu birahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatih. Taghammadahu, telah meliputi dia telah dikelilingi. Allah telah mengelilinginya dengan rahmatnya. Mengelilingi siapa? Alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tadi, Allah telah kelilingi dia dengan rahmatnya, wa askanahu, dan menempatkan dia fasiha jannatihi, di dalam keluasan segala surganya. Jadi Syekh Alamah Ali bin Abdurrahman Alamah apa nama tadi tu, Abdurrahman Alamah Jalaluddin Abdurrahman tadi, dia mengatakan dia diharapkan oleh Syekh Ali Abdurrahman tadi, Allah telah merahmati dia di keluasan surganya, wa nafa'ana, dan memberi manfaat kepada kita bi'ulumihi, dengan ilmu-ilmunya yang ada, wa barakatihi, dan segala berkatnya. Jadi dia mendapat diletakkan oleh Allah di dalam surga yang luas, dan dia ilmunya memberi manfaat kepada kita. Kalau kita belajar kitab ini, dapatlah kita manfaat daripada ilmu daripada Syekh Ali Abdurrahman, Syekh Alamah Jalaluddin tadi, kita dapat manfaat dan juga berkat ilmunya. Itulah orang kalau menulis, dia banyak berkatnya, walaupun dia tak ada lagi, masih ada lagi berkat dia di muka bumi ini. Wa fihi, dan di dalam buku ini, arba'una baban, dia bagi kepada 40 bab. Arba'un maknanya 40. Kalau arba'ah 4, arba'ah 4, arba'un ada waw dan nun tu menyatakan 40, Jadi terdiri daripada 40 bab. Fi kulli babin, pada setiap bab itu ada asyaratu ahadis, ada 10 hadis.
Jadi dia terdiri daripada 40 bab. Di dalam satu bab ada 10 hadis. Jadi bermakna berapa ratus hadis yang ada di dalam buku ini? 40 kali 10, ya. Ada 400 hadis Nabi di dalam buku ini yang diterjemahkan. Ya, kalau 40 kali 10 kan 400 kan? Ada 400 hadis di dalam buku ini, ya. Karena buku ini dia bagi kepada 40 bab. Setiap bab itu ada 10 hadis, asyarah 10 hadis wa tarahtul asanida taba'an li aslihi. Ya, 10 hadis dan aku tinggalkan segala sanadnya kerana mengikut bagi asalnya. Jadi dia tak tulis sanad hadis dari siapa kepada siapa, dari siapa tak ditulisnya. Karena asal buku tu, dalam buku Lubabul Hadis tu dia tidak tulis juga sanad-sanad. Kalau tulis sanad mungkin berapa kali ganda tebalnya dari yang ada ni. Ini tak tulis sanad pun 400 hadis. Biasanya kita baca buku 40 hadis. Sekarang ni 400 hadis yang akan kita belajar dengan buku Jauhar Al-Mauhub ini, ya. Kemudian dan padanya 40 bab, pada tiap-tiap satu bab 10 hadis, dan aku tinggalkan segala sanadnya kerana mengikut bagi asalnya, kata dia. Jadi kerana asal buku asal adalah tak ada tulis hadisnya, tak ditulis sanadnya, maka dia pun tak buat sanadnya tu. Wa damamtu ilaiha minal mawaizil badi'ah wal fawaidil ajibah maltaqat tuhu minal asaril marwiyah wa aqwalil ulama'il mardiyah. Dan aku himpunkan kepadanya, dimasukkan juga di dalam buku ini beberapa pengajaran yang indah. Mawaizil badi'ah, ke mawaiz maknanya pengajaran, al-badi'ah yang indah, yang cantik. Jadi aku masukkan juga ke dalamnya, kata muallif atau kata pengarang, beberapa pengajaran yang indah, wal fawaidil ajibah, dan beberapa faedah yang ajaib-ajaib akan barang yang aku pungut, ma'al taqattuhu, ma apa yang aku pungut akannya daripada asaril marwiyah, daripada asar perkataan sahabat. Perkataan-perkataan sahabat, bukan hadis. Hadis ada, kemudian asar daripada kata-kata hikmah daripada sahabat dimasukkan, ya. Dia masukkan juga ke dalamnya. Kemudian aqwalul ulama mardiyah, dan juga kata-kata ulama yang mardiyah, yang diridai oleh Allah. Jadi memang inilah himpunan daripada hadis, himpunan daripada kata-kata ulama, dan juga himpunan daripada kata-kata sahabat, ya. Kata-kata sahabat. Wa sammaituha, dan aku beri nama akannya. Dia beri nama buku ini dengan bil jauharil mauhubu wa munabbihatil qulub, dengan nama Jauhar Al-Mauhub, iaitu permata yang dihadiahkan atau permata pemberian yang indah, wa munabbihal qulub, dan boleh menjagakan, membangunkan segala hati yang lalai. Jadi dengan hadis tu boleh terbangun hati yang lalai. Jadi itulah, itu dia namakan Jauhar Al-Mauhub wa munabbihatil qulub. Ingat namanya, ya. Susah sikit nak hafal ni, ya. Apa nama buku kita? Entahlah, tak tahu si nama Jauhar apa tu. Jadi Al-Jauharul Mauhub, permata hadiah atau permata pemberian yang indah, wa munabbihat, dan peringatan, al-qulub, peringatan untuk hati yang lalai. Itulah, ya. Jadi 4 kata je. Al-Jauhar Al-Mauhub, itu permata yang indah, permata pemberian yang indah, wa munabbihat, dan sebagai peringatan atau pembangunkan, al-qulub, hati yang terlalai. Itulah tajuknya yang diapakan oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, orang Kelantan, ya. Okey, kemudian wada'tuha rajiyan minallah an takuna tazkiratan li nafsi wa nafi'atan lil qasirina min amsali. Ini harapan dia. Wada'tuha, aku hantarkan akannya, rajian, dia akan hal keadaan berharap,
sambil berharap. Aku letakkan akannya, aku hantarkan akannya sambil berharap minallah, daripada Allah Ta'ala, antakuna, bahwa adalah dia buku ini tazkiratan li nafsi, menjadi tazkirah kepada diriku sendiri, ya. Menjadi pengajaran bagi diriku, tazkiratan li nafsi, menjadi pengajaran kepada diriku, wa nafi'atan, dan memberi manfaat lil qasirina, yang bagi orang yang singkat pendapat, daripada orang yang seumpamaku. Maknanya orang yang lebih tak tahu daripada dia, sikap pendapat yang lebih kurang daripada dia. Jadi menjadi peringatan bagi diri dan bagi orang-orang yang di bawah dia. Itu dia harap, ya. Jadi dia karang buku ini, dia letakkan, dia suguhkan buku ini kepada kita dengan harapan boleh memberi peringatan atau memberi pengajaran kepada dirinya dan juga diri kita semua. Itulah kira-kira maksudnya. Aku hantarkan dia dah. Kemudian kerana apa kata dia? Kerana firman Allah Ta'ala, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tu apa sebabnya maka dia jadikan ini, diharap ini menjadi tazkirah, kerana dia ingat kepada ayat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zakkir, dan beri ingatlah. Beri ingatlah orang yang lalai, ya. Fa inna zikra, maka sesungguhnya peringatan itu atau pengajaran itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita disuruh memberi ingat, ya. Dalam ayat kita disuruh memberi ingat. Dia beringat dengan bukunya. Kalau kita sekarang ni memberi ingat kita dengan belajar. Kita mungkin beringat pada orang dengan menegur orang. Jadi kerana peringatan atau pengajaran-pengajaran itu boleh memberi manfaat kepada siapa? Al-mu'minin, kepada orang yang beriman je. Kalau orang tak beriman, macam mana pun kita nak ingatkannya, tak dapat. Jadi peringatan, pengajaran hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi Allah suruh kita wazakir, dan ingat, beri ingatlah. Wazakir, siapa saja di antara kita. Ini bukan untuk ustaz atau ustazah saja ni, ya. Bukan untuk ulama saja ayat ni, tapi untuk kita semua. Wazakir, dan beri ingatlah. Kalau ada orang lalai, kamu ingatkanlah. Fa inna zikra, maka sesungguhnya az-zikra itu atau pengajaran atau peringatan itu adalah tanfa'u, akan memberi manfaat kepada al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi wajib bagi kita untuk mengingatkan orang yang beriman kalau hatinya sedang terlalai. Kalau hatinya gundah, umpamanya orang yang dah yang baru menerima musibah, hatinya tak tahu lagi ke mana dia nak bercakap, sampai dia stres. Kewajipan bagi kita lah untuk meredakan ataupun merendahkan stresnya tadi, memberi dia nasihat, itu memberi dia peringatan. Okey. Dan lagi sabda Nabi SAW pada hadis yang sahih. Hadis ni hadis sahih. Liyuballigha syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah menyampaikan oleh orang yang hadir akan orang yang ghaib. Sekarang ni kita hadir di dalam kelas ini. Kita dah belajar ni. Kemudian ada kawan kita tak ikut serta, maka kita boleh memberi ingat kepada dia, ya. Jangan kita malas saya nak bagi ingat, nanti dia katakan lah macam pandai pula kamu. Jangan takut dikatakan orang macam tu. Kalau ada orang nampak salah, tegur sahaja. Kalau umpamanya kita dipersalahkan orang, bolehlah jual nama ustaz-ustaz, kata ustaz macam tu, bukan saya yang mengatakan ni, ustaz yang mengatakan ni, macam itulah. Dia boleh jual lah nama ustaz, nama ustazah. Kalau ada nampak orang salah, kita nak menegur, kita takut, alah pandai pula kamu, berapa lama kamu belajar baru. Kadang mulut orang ni macam-macam kan. Jadi kita boleh jual nama ustaz atau nama ustazah. Kata ustaz yang saya dengar macam ini. Jadi tak apalah. Jadi yang dipersalahkan bukan kita, ustaz yang dipersalahkan ataupun ustazah. Jadi kewajipan memperingatkan itu adalah bagi diri kita sendiri, ya, setiap orang. Yang di sini siapa orang yang hadir kepada orang yang tak hadir.
Orang yang hadir kepada orang yang tak hadir. Jadi yang tak hadir tu bagi tahulah. Sampai-sampaikanlah cerita-cerita, sampai-sampaikanlah pelajaran kita. Kalau umpamanya malas nak sampaikan, saya ada masukkan di dalam YouTube saya, ambil saja daripada YouTube tu, forwardkan ke kawan. Ni Ustazah ajar macam ini. Bolehlah. Tu menyampaikan jugalah namanya tu. Kalau orang tu mau nak dengar, kalau tak nak dengar, itu bukan urusan kita lagi. Okey, kemudian dan lagi sabda sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Ini yang kedudukan yang akan dibagi oleh Allah. Kata Nabi, man hafiza, man siapa? Hafiza menghafaz, ala ummati atau memelihara, hafiza memelihara ataupun menghafaz, yang memelihara di atas umatku arba'ina hadisan, 40 hadis. Siapa yang boleh menjaga 40 hadis, umatku yang boleh menjaga 40 hadis, min amri diniha, yang berkaitan dengan agamanya, ba'athahullahu ta'ala, Allah akan mengutuskannya yaumal qiyamah, di hari kiamat, fi zumratil fuqaha wal ulama, dalam perhimpunan fuqaha dan ulama. Jadi kalau kita dapat 40 hadis dalam masalah agama, kita boleh jaga, kita boleh sampaikan pada orang, kita masuk di dalam kumpulan fuqaha dan ulama nanti di akhir, di hari kiamat, termasuk orang yang faqih dalam agama, termasuk dalam orang yang alim di dalam agama. Tapi kena tahu hadis, kena hafal hadis tu. Kena hafal, bukan sekadar hafal saja, fahami dan juga kita amalkan, dan juga kita sampaikan pada orang. Kerana ilmu ni kalau kita tak amalkan, tak ada guna. Tahu je macam tu tapi tak diamalkan, tak ada gunanya dah. Kena kita amalkan. Kalau boleh untuk lebih kekal di otak kita, di pemikiran kita, di hati kita, kita sampaikan pada orang lain. Jadi itu kata-kata daripada Rasul, sabda daripada Rasul. Siapa daripada umatku yang boleh menghafal 40 hadis, memelihara 40 hadis, kemudian tapi hadisnya hadis mengenai apa? Mengenai masalah agama, maka nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah di zumratil fuqaha wal ulama, di kumpulan perhimpunan orang-orang yang faqih dalam agama dan juga orang-orang yang alim. Ingatlah tu, kalau ingin nak menjadi nanti dalam kumpulan orang yang alim, yang dibagi keistimewaan, kan kita dah tahu kan apa keistimewaan ulama. Kita dah belajar dalam buku Hidayatul Salikin kan, apa ketinggian ulama berbanding daripada orang-orang yang tak tahu. Jadi kalau kita tahu 40 hadis, insya-Allah kita akan dapat ketinggian tu. Walaupun tak tinggi sangat, tapi akan dapat ketinggian berbanding yang lain. Okey. Kemudian daripada satu riwayat, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Ada dalam riwayat yang lain, Rasul sambung lagi, dan adalah aku baginya di hari kiamat itu menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat, wa syahidan, dan menjadi saksi. Jadi Rasul lah yang nanti, kalau kita hafal 40 hadis, Rasul nanti menjadi pemberi syafaat kepada kita, dan juga Rasul nanti menjadi saksi atas kita ni termasuk kumpulan orang yang menghafal ataupun yang memelihara 40 hadis dan mengamalkannya. Belajarlah, tambahkan kemahuan untuk belajar hadis, tambahkan keinginan untuk belajar hadis. Yang kita belajar sekarang dah mulai ada keinginan kita untuk tadabbur Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau dulu susah sangat ni. Susah sangat dulu orang belajar tajwid je, kan? Belajar membaca. Tak ada terfikir nak mempelajari makna Al-Quran. Dah sampai umur kita 50 tahun, 60 tahun, dah ada tahu apa-apa makna ayat yang kita baca. Tapi sekarang Alhamdulillah semuanya dah berlumba-lumba nak belajar tadabbur. Tadabbur surah ini, dan nak tahu apa kandungan daripada Al-Quran. Syukur Alhamdulillah dengan kemajuan pemikiran yang macam tu. Dan sekarang ini tambah lagi satu,
iaitu tambahkan keinginan kita untuk belajar hadis. Belajar hadis, bukan Al-Quran saja tetapi hadis, kerana hadis ini kadang-kadang dia sebagai huraian daripada Al-Quran, sebagai keterangan, sebagai ialah sebagai keterangan daripada Al-Quran, ataupun sebagai keterangan atau dalil daripada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan serta ibadah yang kita lakukan. Jadi kita kena pelihara paling kurangnya 40 hadis kata dia, supaya kita daripada golongan fuqaha dan ulama. Kemudian nanti kalau kita jadi golongan fuqaha dan ulama, siapa jadi saksi kita? Rasul syahidan wa kuntu, dan adalah aku baginya alaihim syahidan wa syafi'an wa syahidan wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, dan adalah aku baginya, bagi orang yang menghafaz, yang memelihara 40 hadis tadi itu, Rasul akan menjadi pemberi syafaat dan juga menjadi saksi. Dan pada suatu riwayat dikatakan, baginya masuk olehmu daripada barang mana pintu surga yang engkau kehendaki. Ini lagi tambahan, ya. Tambahan bagi orang yang menghafal hadis. Masuklah kamu dari pintu surga yang mana kamu kehendaki. Pintu surga tu banyak. Banyak pintu surga. Ada pintu rayyannya, ya. Pintu orang yang berpuasa, pintu orang yang solat, pintu ini, pintu itu, macam-macam pintu surga. Maka nanti bagi orang yang hafal hadis tu, Allah suruhkan, masuklah kamu daripada pintu mana saja yang kamu suka. Ada, ya. Ada hadis, dia tak tulis lafaznya di sini, cuman dia katakan ada dalam riwayat yang lain, katanya dikatakan baginya, masuklah olehmu daripada barang mana pintu surga yang engkau kehendaki. Jadi di surga pintu mana yang kau nak masuk, terserah, hendak dihadkan. Kadang-kadang kita nak masuk dari pintu ini tak dapat kerana tak cukup amal kita. Umpamanya kita nak masuk dari pintu rayyan, pintu orang yang berpuasa umpamanya kan. Alah, puasa tak cukup untuk menyampaikan kita masuk pintu tu. Dan masuk dalam pintu yang lain, tak tahu, tak pasti bolehkah kita masuk atau tidak. Kemungkinan kurang daripada amalan kita, ataupun tidak ikhlasnya amalan kita menjadikan kita tidak layak untuk masuk pintu tu. Tetapi kalau kita hafal 40 hadis, kita pelihara, bukan hafal mulut je, ya. Bukan hafal hadisnya tu saja, tapi kita pelihara hadis tu dengan makna dia, dengan amalan dia, maka kita akan disuruh masuk dari mana-mana pintu surga yang kita sukai. Dan kemudian dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abbas dan Ibnu Abbas ni dua-dua beranak. Dia meriwayatkan, kerana radhiyallahu anhuma, Allah meridai keduanya. Kalau anaknya saja tak cukup, ya. Satu baru, ini dua, keduanya, maknanya Abbas dan anak dia, daripada Nabi SAW. Bersabda dia, wahai Tuhanku, beri rahmatlah olehmu akan segala khalifahku, maka sembah mereka itu. Siapa khalifah engkau ya Rasulullah? Sabdanya, mereka yang datang kemudian daripada aku, dan meriwayat mereka itu akan beberapa hadisku, mengajar mereka itu akan dia kepada manusia. Jadi itu doa Nabi. Doa Nabi kepada Allah, wahai Tuhanku ya Allah, beri rahmatlah olehmu segala khalifahku. Jadi Ibnu Abbas tu dengan anaknya, Abbas dengan anaknya bertanya, siapa khalifah engkau tu ya Rasulullah? Siapa khalifah engkau tu? Apa jawab Rasul? Khalifah aku adalah orang yang kemudian daripada aku. Artinya tak ada jumpa dengan Rasul, tapi dia riwayatkan akan beberapa hadisku. Mereka ajar dan mereka kepada manusia. Jadi dia riwayatkan, diceritakan mengenai hadis, kemudian dia pun ceritakan pada orang lain, dan dia tentu amalkan hadis itu. Tak boleh, ya, kalau kita berbuat menyuruh orang kalau tak beramal, itu namanya celaka kita. Jadi kita didoakan oleh Rasul, ya, supaya kita mendapat rahmat. Kemudian Allah menyuruh kita masuk daripada pintu surga yang mana sahaja.
Kalau kita belajar hadis, banyak belajar hadis. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa masuk menceritakan hadis daripada hari Jumaat, maka seolah-olah seperti ia merdeka 70 sahaya dan bersedekah dengan 1000 dinar dan haji 40 kali, dan adalah ia di dalam keridaan Allah Ta'ala dan ampunannya. Jadi maknanya orang yang menyampaikan hadis pada hari Jumaat dapat keuntungan, dapat faedah-faedah yang banyak. Tapi kita jangan fokuslah kepada faedahnya tu ya. Jangan kita beramal kerana nakkan ini, nak dapat hadiah macam ini, nak dapat macam ini. Jangan itu tujuan kita beramal, tapi beramal adalah kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah ya. Nak mendapatkan syafaat daripada Rasul tu boleh, tetapi nak macam haji 40 kali itu tu tak tahulah kita ya. Janganlah sampai kita beramal kerana nakkan habuan ya. Jangan beramal nakkan habuan. Kalau kita nakkan habuan, tak pasti dapatkah atau tidak, kerana tak ikhlas. Orang yang dibagi habuan oleh Allah orang yang macam mana? Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Tapi kalau tak ikhlas kerana Allah, wallahu a'lam, mungkin Allah bagi, tetapi bukan habuan sebagaimana yang kita harapkan tadi. Macam kalau umpamanya macam orang yang bukan Islam, dia berbuat kebaikan, Allah bagi juga ganjarannya, dia bagi di dunia kesenangan. Tapi kalau bagi orang yang ikhlas, di akhirat dia akan dapat. Di akhirat di dalam surga dia akan dapat lebih dia daripada orang lain. Walaupun surga itu memang negeri kesenangan, tapi setiap orang itu berbeza-beza nikmat yang dia dapat ya? Macam kita di dunia juga berbeza-beza nikmat yang dia dapat. Di surga itu adakah kereta? Ada kereta ya? Kereta-kereta yang canggih-canggih ada. Di surga itu adakah buah-buahan? Adakah binatang ternakan? Adakah barang perhiasan? Ada. Jadi masing-masing berbeza-beza. Walaupun dah masuk surga, berbeza-beza kenikmatan tadi itu. Dari segi makanan, macamlah umpamanya kita kan, kalau kita pergi ke kawasan perumahan yang rumah yang juta-juta, kita tengok rumah tu kan semuanya cantik, indah, nampak kan, tapi masing-masing tu berbeza harga tu. Ada yang dalam harga mungkin ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tapi bagi kita nampak memang kawasan yang laksa macam tu. Macam itulah surga tu. Semuanya semuanya yang mewah-mewah, tetapi masing-masing itu ada perbezaan mengikut kepada amalan kita di dunia. Mengikut kepada keikhlasan kita di dunia. Jadi diharapkan kalau umpamanya memang ada di sini nyatakan kita akan dapat menyampaikan hadis pada hari Jumaat, akan mendapat macam memerdekakan 70 hamba, bersedekah sekian ribu dinar, 1,000 dinar, dan puasa haji 40 kali. Jangan kerana itu kita beramal. Itu saya ingatkan betul, jangan beramal disebabkan itu, tapi beramallah ikhlas kerana Allah, kerana kita nak mengubah. Kalau kawan kita salah, kita sampaikan hadis, nak mengubah supaya dia jadi betul. Betulkan niat kita. Jangan niat kita untuk mendapatkan habuan. Kadang kita nak dapatkan habuan, rupanya tak dapat. Tu yang jadi masalahnya tu. Okey. Wallahu as'alu an yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim wa sababan lil fauzi bin naimil muqim. Ini persyaratannya. Dan Allah juga aku pohon pinta dijadikan dia semata-mata bagi zatnya yang mulia dan sebab kemenangan nikmat yang berkekalan. Jadi maknanya kita buat ini adalah semata-mata kerana Allah ya. Ikhlas untuk mencari reda daripada Allah. Khalisatan liwajhihil karim. Dan aku berharap buku ini boleh menjadikannya sebagai suatu yang ikhlas dan untuk wajah Allah yang mulia. Artinya satu amalan yang ikhlas, suatu ilmu yang ikhlas yang dia sampaikan itu untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah yang mulia dan menjadi sebab untuk mendapat fauzi bin naim al-mukim, dapat beruntung dengan kenikmatan yang berkekalan. Jadi diharap orang yang dia sendiri dan orang-orang yang belajar buku ini, belajarnya adalah kerana nak dekatkan diri kepada Allah
dan supaya Allah akan, dan dengan dekat diri kepada Allah tadi, itulah yang menjadi sebab dia mendapat nikmat yang berkekalan. Itu harapannya tu. Jadi itu yang kita perlunya tu. Kita perlu di sini kita fokuskan, kita belajar adalah nak liwajihillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kerana yang lain, ya. Bukan kerana yang lain. Diperbetulkan niat kita, ya. Kita amalkan pun hadis, kita sebut pun hadis, kita baca pun Al-Quran, ingat satu je, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kita belajar dalam surah Al-Waqiah tu macam mana orang-orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Jadi nak mendekatkan diri pada Allah bukan nak kelebihan ini, kelebihan itu, tidak, ya. Kalau kita dah dekat, Allah akan bagi apa saja yang kita perlukan. Jadi anda katalah umpamanya kita nak keluar daripada rumah, kita baca surah ayat kursi, kan. Biasanya kita baca ayat kursi untuk apa? Untuk menjaga rumah. Adakah ayat untuk jadikan untuk penjaga rumah? Bukan ayat untuk menjadi penjaga rumah tu. Tapi kita baca ayat kursi apa? Kita berlindung kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, minta supaya Allah yang menjaga rumah kita. Kerana Allah dah sayang dengan kita, dia akan jaga harta kita. Kita pertaruhkan pada Allah, bukan kepada ayat kursi kita pertaruhkan, tidak, tapi kepada Allah. Jadi berbeza, ya. Berbeza, ya. Berbeza. Satu, baca ayat kursi apa? Kenapa baca ayat kursi? Supaya rumah tak dicerobohi oleh orang. Tahu-tahu diceroboh orang juga. Hilang keyakinan kita kepada ayat tu lagi. Dah baca dah ayat kursi tadi, rupanya masih masuk juga pencuri. Apa kuasa ayat kursi? Situ kita kena. Jadi kita baca ayat kursi nak dekatkan diri kepada Allah, dan kemudian kita mengharap supaya Allah menjaga rumah kita, Allah memelihara harta kita, kan. Itu macam doa kita tu, inni staudiuka wa nastahfizuka, minta pertaruhkan dan minta tolong kepada engkau untuk menjaga kami, menjaga harta kami, menjaga anak-anak kami. Jadi minta kepada Allah, bukan kepada ayat-ayat. Walaupun ayat tu memang dengan izin Allah, ayat tu boleh berfungsi macam tu, ya. Okey, kemudian tadi itu wallahu as'alu, dan kepada Allah juga aku bermohon ayyaj'alaha, dan menjadikan buku ini khalisatan, adalah sebagai ikhlas, liwajhihil karim, untuk mendekatkan diri kepada wajahnya yang mulia, wasababan, dan menjadi sebab lil fauzi bin naimil muqim, menjadi sebab bagi keberuntungan yang penuh nikmat yang berkekalan. Wa an yuwaffiqana lis-shawab wa yakhtima lana bi khairil marji'i yaumal ma'ab, dan bahawa diberi taufik akan kami bagi benarnya, supaya benarlah, diberi taufik bagi benarnya, wa yakhtima lana, dan jadi sudahi bagi kami bi khairil marji', dengan sebaik-baik kembali, yaumal ma'ab, di hari kembali nanti. Apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik tu apa? Taufik tu asalnya wafaqah. Wafaqah tu maknanya sepakat. Kita berbuat sesuatu yang baik. Kita minta kebaikan itu diberi taufik oleh Allah. Maknanya sesuai dengan apa yang dimahukan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita berbuat baik, kita berniat berbuat baik, kita berbuat kebaikan, tetapi tidak beri taufik oleh Allah kebaikan kita tadi itu. Itu makanya kadang-kadang bila kita seorang selepas berceramah, biasanya ustaz akan cakap wabillahi taufik wal hidayah. Kita mohonkan kepada Allah taufik dan hidayah. Artinya sesuai apa yang kita sampaikan, kebaikan yang kita sampaikan tadi, sesuai dengan apa yang dimahukan Allah. Itu makna taufik. Tapi kadang-kadang kita berbuat yang baik. Umpamanya anak kita minta, mak, belikan saya motor, mak. Belikan saya motor, saya nak pergi kuliah dengan motor. Tujuannya baik, tujuan kita baik, nak memudahkan dia untuk pergi kuliah. Tapi kalau bagi Allah tu tidak baik, ada masanya tidak baik. Kerana dengan motor ni nanti mungkin dia akan lupa diri, dia akan berlomba, dia akan lalai dalam belajar. Jadi belum tentu semua yang kita rasa baik tu baik mengikut Allah.
Faham tu yang taufik tu. Yang taufik tu baik, yang kita buat baik juga mengikut Allah, sesuai dengan apa yang dimahukan Allah. Itu yang disebut dengan taufik, ya. Taufik. Jadi bersepakat antara perbuatan dia dengan kemahuan daripada Allah. Jadi dia minta di sini wa an yuwaffiqana lis-shawab, dan kita minta taufik supaya dia memberi taufik kepada kami dengan yang betul. Segala yang betul semoga diberi taufik oleh Allah sesuai dengan apa yang dimahukan oleh Allah. Kadang-kadang kita mahu yang baik tapi rupanya tak baik. Umpamanya kita nak nasihati orang, ada orang bergaduh dengan suami dia, kemudian kita nak nasihati dengan tujuan yang baik, tetapi jenis orang yang tak mau menerima, ya, kita tujuan kita baik, kita sampaikan nasihat tadi, tapi kalau ada jenis orang tak mau menerima, menjadikan dia lebih bergaduh lagi akibat daripada kata-kata kita, akibat daripada nasihat kita umpamanya, itu tidak dapat taufik tu. Kebaikan kita tadi tidak mendapat taufik daripada Allah. Yang taufik tu hendaknya apa yang kita sampaikan tu memang ada asarnya, ada pengaruhnya kepada orang yang mendengar tadi tu. Jadi faham maksud dengan taufik? Faham kan? Okey, an yuwaffiqana lis-shawab, dan berharap bahawa dia memberi taufik kepada kami dengan yang betul, wa yakhtima lana bi khair, dan mengakhiri untuk kami dengan pengakhiran yang baik di hari kembali kepada Allah. Jadi dia berharap supaya ini semua yang betul di dalam buku ini mendapat taufik daripada Allah, dan berakhir kehidupan mereka, kehidupan dia berakhir dengan akhir yang baik nanti pada hari pada kembali kepada Allah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabah jadir. Sesungguhnya dia di sini maksudnya Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah ala ma yasha', atas apa-apa yang dia kehendaki, qadirun, dia menentukan, dia berkuasa. Dia berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Berbeza dengan kita, wabil ijabah jadir, dan dia pun boleh memperkenankan yang sebenarnya, dan dengan memperkenankan itu sebenar, jadirun, tetap pantas, layak dia perkenankan. Jadi kerana Allah itu atas apa yang dia kehendaki dia berkuasa. Kalau dia nak beri taufik, dia taufik. Kalau dia katakan tidak, dia maha kuasa. Tapi kita tak ada kuasa. Maksud kita ada yang baik tapi kadang-kadang tak jadi baik. Umpamanya kita tak ada kuasa, kita dah nak ada kelas dah. Nak ada kelas dah, duduk dah ramai-ramai. Kalau tak ada, kita tak ada kuasa. Walaupun dah bersedia, saya dah bersedia, ibu-ibu dah bersedia, semua dah bersedia, tetapi lain tak elok, tak jadi ada kelas. Jadi tak ada kadirnya kita. Kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanyalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada kita daya, tak ada kita kekuatan kecuali dengan izin daripada Allah, dengan pertolongan daripada Allah. Jadi dia katakan di sini bagaimana sesungguhnya Allah itu atas segala yang dia mahui, segala yang dia kehendaki, dia maha kuasa, wabil ijabah jadir, dan dia pun boleh memperkenankan doa-doa kita semua. Dia boleh memperkenankan. Tapi kalau kita tidak dapat memperkenankan doa orang, tak dapat memperkenankan orang berdoa supaya kita kita tolong dia, belum tahu kita dapat tolong. Jadi yang ada kuasa untuk memperkenankan doa hanyalah Allah. Hatta Rasul pun tak ada kuasa untuk memperkenankan doa. Ya, Rasul pun tak ada, ibu bapa kita pun tak ada. Jadi kalau kita umpamakan kan, kita katakan kalau ada apa-apa, ampunkanlah saya. Bukan bapa yang akan mengampunkan. Ya. Kalau Nabi anak-anak daripada Nabi bapa daripada Nabi Yakub, ya, bapa daripada Nabi Yusuf. Anak-anak dia minta, wahai bapa, bukan kerana dia dah bersalah. Kerana bersalah dia dah menipu bapaknya, dia dah mengapakan Yusuf, membuang Yusuf. Dan kemudian dia apa yang dia minta, bukan dia cakap bapa ampunkan kami, tidak. Wahai bapa, mohonkan ampun untuk kami. Mohonkan ampun untuk kami kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau kepada orang lain, kepada sesama manusia, kita minta maaf.
Tapi kalau yang kan mengampunkan dosa, yang kan memadamkan kesalahan itu hanyalah milik Allah saja yang boleh memadamkan. Ya. Kalau kata pun kita dah bergaduh, kemudian kita dah berbaik, kita dah berbaik dan maknanya tak ada lagi antara kita dengan dia. Tapi kalau Allah tak ampunkan, Allah tak padam dosa itu, tetap juga akan menjadi kesalahan kepada kita. Jadi semuanya keampunan itu hanya milik daripada Allah. Jadi Allah jugalah bil ijabah, dan dengan memperkenankan, Allah itulah yang layak untuk memperkenankan. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Dan tiada daya, la haula, tak ada daya upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi. Al-ali maknanya tinggi, al-azim maknanya agung. Maha tinggi lagi maha agung. Jadi kalau kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, jadi maknanya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jangan pandai bercakap saja tapi tidak faham. Sekarang kita faham dah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Macam umpamanya kita dengar azan kan, dengar azan hayya 'alas salah, apa kita jawab? Kalau ya salah ya falah, apa jawapan azan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kan itu jawapannya. Jadi orang ajak kita solat, marilah solat, marilah kepada keberuntungan, tetapi kenapa kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Kenapa kita tak jawab, yo saya nak solat ni, okey, saya salat, kan? Orang ajak, mari salat, kan? Mari solat, mari pada keberuntungan. Okey, saya pergi ni. Kenapa kita nak cakap macam tu? Kenapa jawapan daripada azan yang mengajak kita untuk salat, mengajak kita untuk keberuntungan, kita disuruh jawab dengan la haula wala quwata illa billah? Siapa boleh jawab? Kenapa kita disuruh? Jangan jawab, okey, saya nak saya pergi ni, kan biasa kita kalau diajak orang, kita pergi ya okey, kita pergi jom. Ini tak, kan maknanya kalau hayya 'alas salah tu jom salat. Jom salat, jom pada kemenangan. Tapi kita jawab la haula, kita tak ada daya, kita tak ada kuasa kecuali kalau Allah bagi petunjuk. Jadi menyatakan di situ bahawa kita ni hamba yang tak ada apa-apa. Jadi di situlah kita membesarkan Allah. Kalau ada izin daripada Allah, dapatlah kita tunaikan solat tu. Tapi kalau Allah nak izin, tak dapat. Macam mana pun kita nak solat, umpamanya kalau Allah tak izin, tak dapat kita solat. Jadi di situ menyatakan, maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah, bahawa kita tak ada mampu buat apa-apa kecuali kalau Allah bagi kita pertolongan untuk menunaikan solat. Jadi di sini dia cakap wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya bagi kita kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian wahuwa, dan dia hasbi wa ni'mal wakil, dan dia adalah memadailah bagiku, cukup dia aja yang menolong, wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik tempat berserah. Kita minta tolong cukuplah pada Allah saja, yang lain-lain itu sebenarnya tak perlu. Allah lah yang kita perlukan pertolongannya. Jadi wa huwa hasbi, dan dia itu memadailah bagiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat menyerah diri. Itulah dia mukaddimah daripada pengarang atau penulis daripada buku ini. Kemudian nanti baru kita masuk pada pelajaran yang lain. Kepada pelajarannya itu apa? Di sini mukadimahnya kelebihan berfikir. Kalau buku Hidayatul Salikin, kelebihan
ilmu yang bermanfaat kan. Kelebihan ilmu manfaat, kelebihan menuntut ilmu. Itu dalam Hidayatus Salikin. Kalau ini kelebihan berfikir. Nanti insya-Allah ya. Jadi selesai hikmah kita pada petang ini atau mukadimah kita ya, mukadimah pada petang ini. Mudah-mudahan ini boleh mendorong kita untuk dapat belajar ilmu, belajar mengenai hadis ya. Karena hadis itu adalah sebagai tibian, sebagai keterangan, sebagai huraian daripada apa-apa ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan juga sebagai landasan ataupun dalil daripada amal-amal, perbuatan-perbuatan sunat yang kita lakukan. Itu hadis. Jadi kita kena belajar hadis, kerana dengan hadis itulah tuntunan sesuai dengan pesanan daripada Rasulullah. Taraktuka, aku tinggalkan kepada engkau amrain, 2 perkara. Iaitu 2 perkara tadi. Kalau engkau berpegang teguh dengan 2 perkara itu, maka engkau tak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnahku, kata dia. Jadi di dalam ini sunnah Rasulullah, hadis. Jadi kita belajar dua-dualah, Al-Quran dan hadis, insya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan yang ini ada manfaatnya pada kita dan dapat kita fahami ya. Ada yang faham, yang tak faham kah? Allah